Kenapa mak kau lahirkan sampai macam ni, sampai OKU? Baik mak kau lahirkan binatang daripada lahirkan. Saya dilahirkan sebagai OKU fizikal yang digelar cerebral palsy. Apa maksud? Adalah satu penyakit yang di mana satu tangan dan satu kaki tak kuat langsung, tak boleh buat kerja lah. Doktor dah mengesahkan saya mengidap cerebral palsy. So banyak kerja yang saya tak boleh buat, saya kena ada pertolongan orang lah. So OKU ni tak mudik, tak boleh nak jalan, tak boleh lari, tak boleh lompat sana sini. Kalau nak pergi mana-mana pun mesti ada orang kena ambil, kena tolak. Sekolah rendah pun sama. Kalau nak pergi kelas ke apa ke, contohlah kelas tu ke atas, kawan-kawan saya kena 4 orang lah dukung saya turun naik untuk satu sesi kelas. Sebelum pandemik ni, saya bekerja sebagai administration. Dia macam kerja office lah, naik, lepas tu print kadang-kadang fax, tolong staff-staff lain untuk buat kerja, reply Facebook page. Receptionist ni dia hanya menjawab telefon dan kadang-kadang kena buat panggilan kedua, transfer call. So ni kerja sebelum pandemik. Saya pernah experience sendiri di mana saya nak pergi tandaskan. Tandas itu OKU punya tandas. Bila I buka, dia jadi stok. Ada mop, ada baudi, ada penyapu, semua kat OKU toilet. Dan kemudahan pun tak ada ramp, ada lift pun kadang-kadang rosak. Kalau ada lift pun kena panjat satu tingkat baru boleh naik lift. Itulah yang kemudahan tu buat OKU salah. Selepas pandemik ni dah mula, saya meniaga menjual peletup muka, and then macam mana saya jual, saya akan post kat Facebook. So pandemik yang kedua, saya mulalah jual biskut, kerepek, dan saya mula membuat jualan saya secara online. Social media yang saya post selalu ialah Facebook, Instagram dan Twitter. Di situlah saya dapat customer yang banyak. Kadang-kadang modal tak cukup kan. So terpaksalah kumpul duit, kumpul dana untuk membeli stok, membeli barang. Kadang-kadang stok pun tak ada, saya pun pening. Customer pun dah mula WhatsApp saya tanya bila nak hantar, tanyalah kawan-kawan nak beli ke, nak support ke. Dan lama kelamaan ada modal untuk membeli stok lah. Saya dapatkan stok dari sebuah gudang jual berbagai jenis biskut lah, tapi dia jual dalam tin. Saya kena pack sebab tin tu gudang punya, bukan saya punya, dan saya hantar kepada customer lah. So apa pendapatan yang saya dapat, saya akan bayar bilik sewa, bil, membeli barang dan stok dan juga makanan lah. Saya buat dengan kawan saya. Business ni kita buat sama-sama. Saya tak boleh buat seorang. Nak reply WhatsApp, nak buat posting, kadang-kadang kena pergi post office. Kepada orang luar sana yang hendak beli biskut atau kerepek, saya boleh COD, tetapi customer kena datang lah. Sebab saya tak boleh
pergi jauh-jauh. Saya juga akan menyediakan diri menggunakan rider Mr. Speedy jikalau customer tu berada di kawasan KL Selangor. Kalau di luar KL Selangor, saya terpaksa pakai pos. Saya akan lambatlah dari segi penghantaran sebab gunakan satu tangan buat packing, reply chat customer lah. Diharapkan orang luar sana tolong bersabar walaupun saya lambat hantar, tetapi makanan anda akan tetap sampai dengan selamat. Maknanya saya akan menggunakan bubble wrap biskut tu dan akan hantar kepada customer. Kecuali Sabah Sarawak tak ada penghantaran. Nah, semasa saya dilahirkan, ibu saya telah meninggal dunia. Sejak saya baby lagi, maknanya saya tak tahu siapa ibu saya. Bapa saya juga telah meninggalkan saya semasa umur 5 tahun hingga sekarang, tetapi saya pernah cari dia. Saya tak tahu mana dia pergi. Saya pun tak tahu dia masih hidup ke tidak. Ayah saya tak ada. Saya tinggal dengan mak kepada ayah, iaitu nenek. Tetapi kita sering bergaduh. Dia pernah cakap satu perkataan. Sampai sekarang saya pun ingat. Dia kata, "Kenapa mak kau lahir kau sampai macam ni, sampai OKU? Baik mak kau lahirkan binatang daripada lahir kau." Perkataan tu saya akan amat sakit hati. Bila nak cakap je gaduh. Bila nak cakap je gaduh. So, baik saya hidup berdikari seperti biasa. Saya bersyukur sangatlah sebab saya didatangi oleh dua buah keluarga angkat beragama Islam. First family angkat yang saya kenal masa hari raya. Sebelum hari raya nak menjelang kan, so saya belajarlah macam mana nak puasa. Detik lah nak belajar. Sebab apa nak belajar? Sebab saya tahu Islam tu indah, Islam tu cantik. So masa tu saya sangat happy lah. Mereka terima saya sedia ada lah. Mereka tak singkirkan saya, jaga saya seperti adik abang mereka. Family kedua tu saya kenal pun masa MCO lah. Saya kenal anak dia dulu, bawa saya balik ke rumah dia di Bagan Datuk juga, di Ipoh. So samalah macam family angkat yang pertama. So saya bersyukurlah kerana dapat kedua-dua family angkat yang amat menyayangi saya lah. Masa akan datang saya akan menjual pelbagai biskut lah. So ini salah satu dia. Ini dipanggil biskut ikan. Biskut ikan ni sebalang RM30. Semua makanan ni adalah halal. Selain biskut ikan ni, saya pun ada ubi sambal, roda, muruku, chips more. Banyak lagi lah. Saya bersyukur lah kerana mendapat sambutan yang agak baik lah dari orang luar, kawan-kawan dan sebagainya lah. Sentiasa berpositif lah, sentiasa senyum. Kalau ada masalah pun boleh cerita dengan kawan yang anda percayai. Kalau anda rasa anda nak give up, jangan mudah berputus asa. Ingat satu perkataan ni sampai bila-bila. Usaha tangga kejayaan. Bila anda rasa nak give up, ingat perkataan usaha tangga kejayaan. Kalau Daniel boleh buat, Daniel rasa orang lain di luar sana pun boleh buat.